Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kita nak bincang ni hari ni mengkaji majlis tahlil. Mengkaji majlis tahlil. Tahlil asalnya bermaksud membaca zikir la ilaha illallah. Dan ia sememangnya dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis afdalul zikr la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir ialah la ilaha illallah. Sementara sebaik-baik doa ialah alhamdulillah. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Tirmizi dan beliau berkata hadis ni hasan gharib. Ia dinilai hasan oleh Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmizi nombor 3305 dan 3383. Kitab ad-du'a an Rasulullah, bab doa seorang muslim yang dimakbulkan. Adapun tahlil di sisi masyarakat Malaysia, masyarakat Nusantara ni, maka ialah satu majlis yang dimulakan dengan baca surah Yasin setengah ni tepat tak. Diikuti dengan beberapa surah pendek daripada juz Ammah. Diikuti dengan zikir la ilaha illallah dengan kelajuan yang beransur-ansur tinggi. Kelama kelaju dan disertai dengan doa yang panjang. Semua ini dilakukan secara berjemaah, serentak dan suara yang tinggi dengan dipimpin oleh seseorang. Majlis diakhiri dengan jamuan makan. Majlis tahlil diadakan pada malam pertama, ketiga, ketujuh, ke-40 dan setiap ulang tahun selepas kematian. Majlis tahlil seperti yang lazim dilakukan di Malaysia menghimpunkan beberapa bid'ah di dalamnya. Bid'ah pertama, menyusun tata cara majlis seperti mana di atas telah menjadikan ia satu pakej ibadah yang tidak pernah dilakukan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pakej ini mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului Allah dan Rasulnya padahal Allah SWT telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Jurat, surah 49 ayat 1. Bid'ah kedua, membaca Al-Quran dan berzikir secara kuat lagi serentak kerana ia menyalahi etika zikir yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal la takun minal ghafilin. Dan berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Surah Al-A'raf surah 7 ayat 205. Pengecualian kepada ayat di atas adalah bahawa apabila Rasulullah sendiri berzikir secara kuat seperti takbir hari raya, talbiyah ketika ihram, labbakallah dan selepas doa fardu. Para sarjana Islam berbeza pendapat zikir secara kuat selepas salat fardu. Pendapat pertama, berzikir secara kuat hanyalah dalam rangka mengajar makmum baca zikir selepas salat. Apabila makmum sudah mengetahuinya, maka zikir diperlahankan selari dengan ayat 205 surah Al-A'raf. Pendapat kedua, disunnahkan berzikir secara kuat setiap kali salat fardu berdasarkan hadis-hadis yang menerangkan para sahabat dapat mendengar Rasulullah SAW berzikir selepas salat fardu. Tindakan Rasulullah itu mengecualikan ayat 25 surah Al-A'raf di atas. Ini dengan syarat tidak ada makmum masbuk ketika itu kerana zikir secara kuat akan mengganggu solat mereka. Syarat ni tak ada makmum hak mari lewat sebenarnya sehingga ganggu solat makmum masbuk. Bezakan bahawa apa yang lazim diamalkan di Malaysia selepas salat fardu tidak mengenepati kedua-dua pendapat di atas kerana pertama, zikir dibaca secara kuat itu lafaznya atau bilangannya tidak menepati dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah. Dan yang kedua, zikir dibaca secara kuat tanpa mengambil kira ada makmum masbuk atau tidak. Sepatutnya kena ambil dua kali. Pertama, tengok ni zikir tahu ada makmum yang lewat tu, tak imam baca zikir 2 hari sehingga ganggu sembahyang makmum yang lewat dah. Hak tambah rakaat dah. Yang keduanya, tak hak Nabi baca kuat tu tidak semua zikir dah. Ada lafaz tertentu saja. Ni habis zikir dah dah. Itulah perbincangan dia. Kalau sederhana tu lah, hak derah sangat dah. Lu spekar. Okey. Ketahuilah bahawa meskipun pada zaman Rasulullah terdapat halaqah-halaqah zikir atau majlis-majlis zikir, ia dilakukan dengan suara perlahan dan secara individu.
bukan berjemaah dan serentak. Sangat perlahan sehingga Rasulullah terpaksa bertanya, apakah yang menyebabkan kalian duduk dalam halaqah ini? Perhatikan hadis berikut. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabi faqala ma ajlasakum. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah keluar dari rumahnya menuju satu halaqah. Berlatih dari kalangan para sahabatnya. Lalu bertanya, apakah yang menyebabkan kalian duduk dalam halaqah ini? Qalu jelasna nazkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana al-islam wa manna bihi alaina. Para sahabat menjawab, kami duduk kerana kami berzikir kepada Allah. Kami memujinya atas hidayah dan kurniaan Islam ke atas kami. Qala Allahumma Allah ma ajlaskum illa zaka. Rasulullah bertanya, demi Allah tidak ada yang menyebabkan kalian duduk dalam halaqah ini melainkan kerana itu. Qalu wallahi ma ajlasana illa zaka. Para sahabat menjawab, demi Allah tidak ada yang menyebabkan kami duduk dalam halaqah ini melainkan kerana itu. Qala amma inni lam astahdifkum tuhmatan lakum walakin atani Jibrilu fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Rasulullah bersabda, ketahuilah sungguhnya aku tidaklah meminta kalian bersumpah kerana aku menuduh kalian berdusta. Akan tetapi Jibril telah mendatangiku lalu mengkhabarkan kepadaku bahawa Allah azza wa jalla membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Hadisnya sahih, sebahagian daripada hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Hadis nombor 4809 dan 2701. Kitab Az-Zikr wa Du'a wa Tabah wal Istighfar. Bab keutamaan untuk berkumpul, membaca Quran dan berzikir. Bid'ah ketiga. Jadi gitulah. Kalau baca pun dengan keadaan tenang, zikir tidak terlampau kuat dah. Ni nak pada ketenangan dah. Quran sebut seperlah bukan derah dah. Bid'ah ketiga, membaca doa secara berjemaah dengan suara yang kuat kerana ia mengisi etika. Disebutkan oleh Allah SWT, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan secara perlahan lagi tersembunyi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Surah Araf surah ke-7 ayat 55. Pengecualian pada ayat di atas adalah apabila Rasulullah sendiri berdoa secara kuat seperti kunut nazilah dan ketika khutbah jemaah. Itu Nabi pernah doa kuat lah. Lain itu tidak gitu kuat lah. Kajian lanjut tentang doa berjemaah sila rujuk buku Hafiz Firdaus ni nak. Soal jawab ada berdoa yang boleh dimuat turun di www.hafizfirdaus.com. Ketahuilah bahawa salah satu peranan Rasulullah SAW adalah menjelaskan Al-Quran. Di antara bentuk penjelasan itu ialah mengecualikan ayat yang bersifat umum. Peranan ini disebut oleh Allah SWT dalam firman-Nya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Dan kami menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Quran supaya kamu menjelaskannya kepada manusia apa yang kami turunkan kepada mereka. Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 44. Jadi Nabi kalau dalam Quran itu umum, perinciannya kena tengok apa yang Nabi buat. Kalau lah ada Quran sebut boleh zikir beramai-ramai pun, tengok cara Nabi berzikir ramai-ramai macam mana lah. Apa yang dibenarkan oleh Nabi kepada sahabat dia buat, setara mana je dibenarkan. Lebih daripada itu dikira bid'ah lah. Bid'ah yang keempat adalah dalam tahlilan ni dah. Majlis tahlil mengkhususkan hari tertentu untuk mengadakan majlis tahlil, padahal perkhususan masuk untuk beribadah hanya boleh dilakukan oleh Allah dan Rasulnya. Sebahagian pihak membolehkan perkhususan masa ini berdasarkan tindakan Rasulullah SAW yang mengkhususkan hari Sabtu untuk menziarahi Masjid Quba, sama ada dengan menaiki tunggangan atau berjalan kaki lalu mendirikan solat 2 rakaat di sana. Salah satu hadis yang menerangkan hal ini adalah Anna Ibn Umar kana ya'ti Quba'an kulla sabtin. Bahkan yaqulu ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'tihi kulla sabtin. Bahawa Abdullah bin Umar mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Beliau berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya setiap hari Sabtu.
Hadis sahih dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya hadis nombor 2483, 1399, kitab Hajj bab keutamaan Masjid Quba dan keutamaan solat di dalamnya dan menziarahinya. Ketika mensyarahkan hadis ini, ada serangan Islam yang berpendapat yang menjadi dalil membolehkan perkhususan masa tertentu untuk ibadah tertentu. Pendapat ini saya bantah sebagaimana yang saya jelaskan di atas. Hujah ini dijawab bahawa hak mengkhususkan suatu masa untuk beribadah hanya terletak pada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Adapun selain itu, maka tiada siapa yang berhak mengkhususkan sesuatu masa untuk melakukan sekian-sekian ibadah. Jadi, kalau betul pun, Ibn Umayyah Nabi buat. Nabi khususkan. Jadi, sunnah lah kalau kira paling kurang. Sunnah dari segi bab itu. Tapi tidaklah sahabat-sahabat lain menganggap sunnah. Ibn Umar je buatnya dah, orang lain tak buat. Hak tu hak Nabi buat. Hak bukan Nabi buat, macam mana kita nak mensunnahkan benda yang Nabi tak buat? Tak apa. Okey, bidah kelima dah. Dalam tahlilan ni, bidah kelimanya menghimpunkan orang ramai bersama jamuan makan di rumah keluarga yang mengalami kematian adalah satu bentuk meratap kematian yang dilarangkan oleh Islam. Jabir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, "Kunna nara li-istima'a ila ahli al-mayyit wa san'at at-ta'am minan niyahah." Kami para sahabat memandang berkumpul di rumah keluarga yang ditimpa kematian dengan membuat makanan termasuk dalam perbuatan meratap. Meratap kematian ni haram lah. Hadis sahih dikeluarkan oleh Ibn Majah dan dinasihati oleh Albani dalam Sahih Sunan Ibn Majah hadis nombor 1201, 1212, kitab Al-Janaiz bab berkenaan kelarangan berhimpun di rumah keluarga si mati. Meratap kematian adalah satu perbuatan yang bukan berasal daripada Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Arba'un fi ummati min amrin jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru fil ahsabi wa ta'nu fil ansab wal istisqa'u bin nujum man niha." 4 perkara yang dilakukan oleh umatku yang berasal daripada tradisi jahiliyah yang belum mereka tinggalkan. Ini berbangga-bangga yang berbangga-bangga. 4 perkara yang dilakukan oleh umatku yang berasal daripada tradisi jahiliyah yang belum mereka tinggalkan. Berbangga-bangga dengan keturunan, mencela keturunan, mempercayai hujan turun berdasarkan ramalan bintang dan meratapi kematian. 4 perkara yang dilakukan oleh umatku yang berasal daripada tradisi jahiliyah yang belum mereka tinggalkan lagi, iaitu berbangga-bangga dengan keturunan, mencela keturunan, mempercayai hujan turun berdasarkan ramalan bintang dan meratapi kematian. Ni masyarakat Islam masih ada lagi dah. Hadis sahih yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya hadis nombor 1060 hingga 934, kitab Al-Janaiz, amaran daripada meratap. Wallahu a'lam. Setakat itu saja perbincangan dah. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.